Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita dah episod yang ke-17, Bina Kuasa Fokus. So kembali kita kepada satu hari 1%. Hari ni saya dapat tagline. Disebabkan satu hari 1%, kita tagline kita adalah guna masa sikit dengan hasil yang banyak. Tu saya ada tulis tu. Dan kita punya satu hari 1% ni adalah setiap hari, setiap pukul 12. Hari ni dah masuk pukul 12 1 minit so kalahlah sikit hari ni. Dan alhamdulillah dah 17 hari berturut-turut. Hari ni sangat-sangat special sebab saya share tentang apa bina, macam mana nak bina kuasa fokus ni, yang sebenarnya ramai orang tak ada kuasa fokus ni. Kuasa fokus ni, kita lawan kepada fokus ni adalah gangguan, dan dalam masa tak sedar kita sebenarnya dah banyak sangat terganggu oleh benda-benda luar yang kita pun tak realize benda ni, menyebabkan lama kelamaan hidup kita ni kita dipunyai oleh orang lain. Kita bukannya kita kawal kita punya diri sendiri, kita punya kita punya hasil kerja kita, kita punya masa kita punya impak kita kepada orang lain. Semua tu dikawal oleh orang lain, bukannya kita sendiri yang take a charge terhadap diri kita. Sekejap saya nak tengok, cuba try komen. Ada suara tak? Okay, cantik, ada suara. Kita ada whiteboard hari ni. Semalam whiteboard tak ada. Oh, malam hilang saya sekejap. Sekejap Okay. Cantik. Right. Saya pangkah ni sekejap supaya saya nak memastikan saya punya fokus saya sangat-sangat tinggi lah. Dan saya buka ini. Alright. So supaya penting sangat-sangat untuk saya fokus. So hari ni saya berada dalam air. Saya pun tak tahu kenapa saya berada dalam air ni. Background saya tak tahu itu air ke, pasir warna biru ke. Saya tak tahu apa. Tapi pedulikan tu semua. So kita fokus. Fokus kepada kita punya tajuk pada hari ni. Dan kita tidak lupa juga kepada kita punya penaja utama kita, iaitu Yuki Macaroni Premium. Jika anda ingin nak dapatkan Yuki Macaroni Premium, anda boleh klik link dekat sebelah tu. Saya boleh tunjuk lah link kat sebelah ni, iaitu bit.ly/Yuki Macaroni Premium. Pastikan semua huruf kecil. Ataupun kalau contohnya anda nak beli banyak sikit, nak bagi dekat family, nak bagi dekat jiran, nak bagi dekat kawan-kawan sekerja, boleh join jadi ejen kita, bit.ly/channel YMP, C huruf besar, YMP huruf besar. Jadi anda boleh dapat komisen. Dan kalau contohnya anda pergi kerja hari-hari, tak tahu asyik makan benda sama je tengah hari tu, so bolehlah jual dekat kawan-kawan. Dia lagi best kalau contohnya kawan sekerja anda ni ramai sikit. Satu hari plus satu orang. Sebulan dah dapat banyak dah komisen. Alright. So kita kembali kita punya tajuk. Apa yang saya nak sebut adalah tak senang sebenarnya kita nak dapat fokus ni. Dan orang yang dia berjaya, dia dapatkan dia punya fokus, apa benda yang dia nak buat, dia akan create kepada karakter dia, macam mana dia punya personal dia terhadap maksudnya orang dah boleh kenal personal dia. Benda-benda kecil iaitu sebenarnya bukan benda kecil, besar iaitu fokus ni yang sebenarnya orang tak nampak. Kalau contohnya kita ambil kanta pembesar, lepas tu kita letak dekat bawah matahari dan kita letak kertas dekat bawah tu, tengok macam mana dekat kuasa fokus kanta pembesar tu yang dia fokuskan kepada contoh bawah matahari kan. Kalau matahari sahaja yang dia matahari yang dekat, maksudnya yang biasa luar ni, dia tak boleh bakar kertas kecuali dekat setengah-setengah tempat Tapi kalau kat Malaysia ni mungkin tak ada. Tapi kalau contohnya kita ambil kanta pembesar yang kita boleh fokuskan api tu, matahari tu, cahaya matahari je, fokuskan, tengok apa terjadi kepada kertas tu. Macam power tak power, kuasa fokus. Kalau contohnya kita baling batu, kalau kita baling batu dekat satu bas, saya dulu kecil-kecil adalah pernah dia bukan nak kata main baling batu, tapi macam main baling apa ni lah. Lepas tu terkena bas tu, dia tak pecah tau. Alhamdulillah tak pecah. Tapi saya nak cerita itu zaman dulu lah. Tapi tak ada kena yang ni. Cuma saya nak cakap, kalau kita baling sekali, dekat satu point kan. Contoh, kalau contohnya saya dapat lukis kan, itu yang best. Kalau contohnya saya dapat whiteboard supaya saya boleh melukis.
saya boleh mengeluarkan saya punya imajinasi ni. So ibaratkan yang ni adalah tingkap. Kalau contohnya kita baling batu, baling batu batu macam mana je ni, batu macam tai pula kan. Apa? So kita baling, terkena dekat tengah-tengah ni. So dia punya retakan tu dah ada dah sikit. Retakan. Tapi kalau contoh kita baling batu kedua, kita baling kat sini. So retakan dia pergi sini. Dia hanya retak dia tak betul-betul sampai pecah dia punya tu. Kalau pergi baling lagi kena kat sini. So dia tak cermin tu dia tak cepat pecah. Tapi macam mana pula kalau contohnya Windows tingkap ni kita baling dekat satu tempat je, dekat satu point je. Batu ni kita baling kali pertama kena dekat sini. Kali kedua kena dekat sini. Kali ketiga kena dekat sini. Macam pecah tak pecah. Hei, lagi cepat pecah daripada sini. Sini mungkin retak retak banyak. Tapi kalau kat sini kita fokuskan, lagi senanglah cermin ni nak pecah. Saya nak beritahu bahawa betapa dahsyatnya kalau contohnya kita sedar yang fokus ni sangat-sangat power. Apa benda yang perlu difokuskan banyak. Maksudnya dari sudut kita punya big picture kita dan kita punya apa benda kita punya kecil, maksudnya aktiviti-aktiviti kita supaya kita boleh fokus, supaya dia mendatangkan hasil yang sampai boleh pecah cermin ni, sampai boleh terbakar kertas tu. Saya nak bagi tahu Elon Musk daripada kecil orang dah kenal dia macam mana. Orang kenal dia ni Elon Musk ni, siapa yang tak kenal dia buat Tesla. Siapa yang tak kenal dia buat roket SpaceX. Dia punya power tu kira macam biasa nak buat roket. Kalau biasa kau buat roket ni macam kau perlu ada dana satu kerajaan tau. Dia punya maksudnya satu negara ni kau perlu ada dana tu. Yalah sebab nak buat roket tu bukannya nak buat kereta ke apa ke. Kalau buat kereta mungkinlah dia punya cost dia mungkinlah tak sebesar macam nak buat roket. Ni pergi roket tau. Maksud kalau buat kereta mungkinlah paling jauh pun mungkin boleh pergi berapa kilometer. 100,000 kilometer saya pun tak tahulah. Tapi bayangkan dia nak buat roket. First memang pergi bulan tu dah berjaya dah. Sekarang dia nak pergi Mars pula. Saya tak tahu lah. Saya tak pasti. Saya belum kaji lagi. Tapi Mars tu saya ada baca sebelum ni. Saya rasa tak salah saya, orang nak pergi Mars kalau guna roket biasa perlukan masa, saya tak salah 30 tahun ke 4 tahun. Saya silap. Sama ada 30 tahun. Lepas tu Elon Musk ni daripada nak 30 tahun tu jadi 4 tahun. Betapa dahsyat. Bayangkan nak pergi, bukannya naik kereta bang, naik roket tu. Roket ni kalau tengok masa bulan Jun kot, saya first masa yang Muzaffar tu saya kecil lagi lah, tak ada kecil sangat. Tapi macam tak faham sangat lah macam bacaan ni. Tapi bila dah besar ni, boleh nampak roket bila dia punya kelajuan dia, bila dia start dia push gila-gila, dia dah naik kelajuan dia tak salah saya 10,000 kilometer. 10,000 kilometer dalam masa 10 minit. So dahsyat gila-gila. So dan dia juga Elon Musk ni sekarang dia bukannya hanya untuk nak buat untuk pergi Mars saja. Maksudnya untuk dekat dalam dunia ni sendiri dia target sebab dia dekat Mexico ke Los Angeles, saya tak pasti lah. Macam US lah, dekat US kan. Maksudnya dari US nak pergi, saya tak ingat tapi nak pergi Australia tak salah saya dalam masa dalam 30 jam kot. So dalam 30 jam ni dia target nak buat 50 minit. Macam power tak power. Tak, saya nak bagi tahu betapa powernya dia ni. Orang kenal karakter dia. Dia kalau contohnya dia punya fokus punya kerja sampai masuk paper. Kalau contoh tengok siapa pernah baca paper dia, masa tu saya tak salah saya masa tu kita raya lah, dia orang tak raya lah. Saya tak ingat masa tu Christmas dia orang ke apa benda lah. Tapi nak kata dia punya fokus kerja yang sampai tahap Allahumma salli ala Muhammad, sampai tahap orang lain macam pelekehkan dia. Kau punya fokus kerja ni macam tak ada result. Tapi nak kata tapi dia tahu apa dia punya cita-cita. Tapi dia punya fokus kerja sampai dia maksudnya dia macam mana orang kata apa, orang kenal dia betapa kalau contohnya dia fokus kerja dia, dah selamat hari raya, kau janganlah kacau dia. Selagi kerja dia tak siap. Tapi nak kata tengok macam mana impak dia terhadap universe ni. Bulan 3 2020
Kekayaan dia, tak salah saya, dia orang terkaya di dunia dalam nombor 50 macam tu lah, saya tak ingat lah. Tapi bila sekarang ni baru latest, saya rasa baru bulan ni ke bulan lepas, tak ingat, bulan 11 rasanya, 2020, terus dia punya kekayaan tu terus pergi nombor satu. Tak, saya bukan nak cerita tentang kekayaan kau kena kerja, tak. Saya baru nak cerita yang betapa kalau contohnya kita fokus kerja kita, impak dia akan jadi sangat-sangat besar. Of course lah, jangan tengok, jangan cerita benda yang yang side negatif dia. Saya pun tahu side negatif Elon Musk. Elon Musk berapa kali dia bercerai, berapa kali dia bergaduh. Dia memang kalau banyak lah, kalau contoh tengok dekat benda yang saya buruk, kita akan nampak benda buruk. Tapi sekarang ni saya tengah cerita betapa yang, sebab saya cerita sekarang tengah kuasa, memang kuasa. Betapa yang kalau contohnya kita ada kuasa fokus ni, impak dia sangat-sangat besar. Dan um, dan benda tu tak mudah sebab kita ni penuh dengan gangguan. Okey. Cantik. Okey. Penuh dengan gangguan dan ni dahsyat dia. Ni kita punya, saya nak baru nanti of course lah saya akan beritahu apakah dia, apa jalan dia untuk kita nak dapatkan kuasa fokus ni. Tapi sebelum kita nak cerita penyelesaian dia, kita kena cerita dulu sebenarnya apa situasi yang sedang berlaku ni, supaya kita realise, aku sebenarnya berada lah dalam situasi ni. Bila kita realise kita ni berada dekat kawasan mana, kita berada dekat state apa, state mana, kita senang kita nak move. Contohnya kita nak excited sangat lagi ni. Contoh kita daripada Selangor, kita daripada Shah Alam, kita pergi Kelantan, Selangor ke Kelantan lah. Selangor ke Kelantan, kita dah jalan-jalan tapi kita tak pernah tahu, aku ni dekat mana. So sebab tu kalau contohnya kita tahu kita kat mana, contohnya rupanya aku kat Perak, jauh, sebenarnya tak jauh lah. Ataupun contohnya tiba-tiba dekat Thailand, contoh, rupanya aku dah sesat dah lebih sangat ni, tapi sekurang-kurangnya dia hampir on track tak? Yes, mungkin hampir on track. Tapi kalau contohnya tiba-tiba dia sesat dekat contoh, even kalau contohnya dia tersesat dekat negara-negara atas. Negara atas contohnya apa? Thailand. Paling jauh pun Rusia lah, contoh lah. Rusia jauh sangat tu. Tapi nak kata kalau ni kan Malaysia kan. Saya pun tak tilu ke Malaysia. Lepas tu kat atas ni ada Thailand, ada negara-negara apa kat atas tu kan. Saya pun tak tahu macam mana. Lepas tu Rusia ni besar. So sekurang-kurangnya kalau dia sesat pun, dia nak pergi daripada Selangor, dia nak pergi Kelantan, sekurang-kurang dia sesat pun dia sesat kat atas. So macam dia nak kata on track tu tak tapi dia lari. Tapi paling penting dia kena tahu dulu, aku dekat Rusia rupanya. So barulah dia nampak jalan yang jelas macam mana cara untuk dia nak patah balik dekat Kelantan. Tapi itu pun sebenarnya dikira baik lah. Kalau contohnya dia sesat ke bawah payah juga. New Zealand, negara-negara yang dekat bahagian bawah, Australia. So yang ni memang dah tersesat jauh. Maksudnya awal-awal masa pergerakan tu dia dah memang salah dah. Itu tak nak, itu cerita lain lah. Yang saya nak bagi tahu adalah kita kena tahu dekat mana kita punya situasi sekarang. So isu fokus ni, situasi dia adalah kita tak dapat fokus adalah sebab dengan gangguan yang banyak. So gangguan yang banyak ni bukannya datang daripada semata-mata daripada orang yang offline. Biasanya kalau contohnya saya masa dekat sekolah, bukan masa macam saya dekat institusi dulu, diorang ni ada masalah macam contohnya nak buat kerja, tiba-tiba kawan ajak datang bersembang. Tapi kita juga datang bersembang tu, itu offline yang kita boleh nampak. Tapi sebenarnya orang yang datang bersembang tu sebenarnya datang sangat-sangat banyak dekat ni, dekat gadget kita, dekat laptop kita, dekat phone kita, dekat iPad kita. Dan benda tu kita tak realise. Saya tulis sosok. Kita tak sedar. Benda ni gangguan rupanya. So setiap kali dia nak buat kerja, ting ting ting, masuk notification. So daripada dia buat, sekejap lah, aku rasa benda ni penting sebab dia bunyi. So aku pergi sekejap. Pergi, lepas tu kawan dia tanya, ni bla 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 bla. Aku kena YouTube lah, buka YouTube untuk nak cari panduan ni. Bila dah buka YouTube, buka panduan, dah pergi dekat pergi kat tempat lain. Tiba-tiba ada pula trending terbaru nombor 1.
So time tu lah dia nak buka dia punya trending dan masa tu hilang lah kerja asal saya. Kerja asal dia. Dan lepas tu bila dia nak patah balik dia nak buat kerja dia awal dia tadi yang sebenarnya yang awal-awal ni tadi sebab kerja awal-awal dia memang susah sebenarnya. Maksudnya dia kena berfikir yang something, dia kena duduk, dia perlu beri perhatian. Tapi once orang lain catch kita punya perhatian, bunyi ting je, satu ting kita punya notificationnya menyebabkan kita lari. Sebab tu saya sangat-sangat tak suka tiba-tiba terkeluar macam Windows dulu. Saya memang antara penyebab saya tak suka sebab masa tengah tu tiba-tiba dia keluar notification lah apa. Tapi benda tu sebenarnya walaupun saya dah off lah macam-macam lah apa semua, dia masih lagi. Sebab tu saya tak gemar gangguan macam tu. Saya kalau boleh masa saya buat kerja, saya tak kata saya ni bukan yang orang social media. Saya pun social media. Guna juga WhatsApp apa semua, tapi nak kata saya guna tu bila mana saya nak buka. Kalau contohnya saya tengah kerja, macam contohnya yang ni kan, macam ni kan. Saya tak ada tiba-tiba keluar notification. Lepas tu tiba-tiba saya rasa macam nak baca, tak ada. Alhamdulillah tak ada. So benda ni yang orang tak sedar, benda yang paling simple adalah ni notification. Dia lagi dahsyat kan. Notification ni dia berbunyi. Yang tu lagi lah saya tak tahu lah. Dia keting. So sebab tu dia punya ni adalah kita kena pilih. Saya kalau contoh saya tak pilih lah. Saya terus buang notification tu. Sebab saya rasa kalau contohnya orang tu betul-betul dia emergency, dia akan call. Even call pun saya akan pilih juga. Kalau contohnya saya angkat call, dia cakap benda-benda ni, okey dah, sekejap boleh tak WhatsApp saya. Kalau contoh benda tak penting, yang dia boleh WhatsApp je, saya suka WhatsApp. Ada satu lagi benda yang lain sebab saya tak suka angkat call ni, sebab benda tu dia tak ada reference. Saya punya, maksudnya iPhone tu kalau contohnya nak rakam calling, dia kena bayar dah, mahal, bayar bulan-bulan saya pun tak tahu. Mahal sangat. So kalau contohnya saya nak recall balik apa benda yang dia cakap, contoh kita buat deal ke, ada klien ke or something ke, boleh tak terangkan bla 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 bla. So nanti bila dah kita dah terangkan call, lepas tu nanti 2-3 kali saya dah banyak kali kena. Contoh kita dah terangkan ke apa benda ke, kita dah buat deal ke kat phone ke. Kalau contohnya benda tu di plan, tak ada masalah. Tapi kalau contohnya benda tu tak di plan, saya tak ready apa-apa ke, sebab tu apa-apa saya akan minta di WhatsApp. So saya dia boleh buat kerja lain. Kalau WhatsApp saya boleh ni lah. Sebab tu saya pilih untuk, dan saya buat keputusan untuk nak off saya punya notification. Even kalau contohnya kita ada kerja pun, macam contoh sekarang kan, saya tengah handle dengan team marketer yang baru masuk kan. So kalau contohnya saya memang tengah spend masa untuk memang saya memang boleh jawab soalan dan masalah-masalah diorang, so saya buka je lah Telegram tu, tak apa, tak ada masalah. Tapi tak terganggu pun. Tapi kalau tiba-tiba saya tengah tiba-tiba saya kena buat copywriting ke, saya kena alih saya punya fokus kepada benda lain, saya tutup lah ni sekejap. Benda-benda yang walaupun benda tu penting, yes, tapi kita kena pilih kita punya penting kita ni. Bila once kalau ada benda penting yang ada dekat depan mata, kita fokus dekat benda tu je. Walaupun ada orang kata, tak apalah, aku boleh buat 2-3. Sebenarnya bila 2-3 ni, itulah yang membuatkan kita punya productivity kita akan menurun. Bila menurun, itulah yang menyebabkan hasil kita pun dia tak memberi impak yang besar. Mungkin kalau contohnya kerja kita tu sepatutnya boleh siap dalam masa sehari je, tapi sampai berbulan-bulan baru nak siap. Itu pun masalah juga tu. So ini antara isu dia. Sekejap saya nak pergi. Okey. Antara cara untuk kita nak hari ni saya betul-betul macam zoom bagi dia besar. Yang pertama, kena faham bila perkara yang memerlukan fokus, dia memerlukan energi kita, energi otak kita, energi badan kita. So kita panggil benda ni bila memerlukan energi ni, dia nama dia komitmen. Sama juga macam contoh saya buat live ni. Buat live ni adalah satu komitmen. Saya tak boleh bercakap dengan orang lain, saya boleh bercakap depan kamera sahaja. Saya kena menulis lagi, saya kena be prepared sebelum nak buat live ni. Tapi komitmen tu dia akan jadi lebih mudah kalau contohnya kita jadikan dia sebagai aktiviti
harian, atau kita jadikan dia sebagai masukkan dalam jadual kehidupan kita. So sama juga macam saya live ni. Lepas tu saya dah masukkan saya punya apa nama live saya ni setiap pukul 12 dah semua yang berdekatan dengan saya okey dia dah tahu. Pukul 12 memang tak boleh kacau. Even tiba-tiba ada orang call ke pukul 12, oh tak boleh. Pukul 12 ni dia tengah live. So benda tu lah yang akan membuatkan dan of course lah, benda yang dia jadi rutin ni membuatkan orang lain pun boleh faham boleh faham kita punya situasi macam mana. Sebab kadang-kadang kita keep blaming orang lain macam oh dia ni tak faham lah, aku punya surrounding tak menjadikan aku boleh macam ni lah apa semua. So tapi sebab macam saya sebut tadi iaitu surrounding, kita tak boleh nak ubah surrounding. Nak ubah surrounding memang sangat-sangat susah. Kita tak boleh nak ubah tiba-tiba COVID-19 ni tiba-tiba nak buang ke, tak boleh ubah dengan satu tangan tu. Yes, mungkin boleh ubah tapi kita tak boleh nak ubah dengan kita tak boleh nak ubah cuaca, kita tak boleh ubah macam mana ekonomi ni berjalan, kita tak boleh ubah banyak benda yang luaran ni yang sebenarnya sangat benda yang tak boleh ubah. Even yang benda-benda kecil pun, kawan-kawan kita, family kita, itu semua kita tak boleh ubah, melainkan kita ubah diri kita dulu. Dan of course benda tu sangat-sangat susah dan dia memerlukan proses berkesabaran, tahan telinga. Bila time kita nak berubah tu, kita cakap kita nak contohnya nak kuruskan badan, ada orang lain dengar, ada orang lain cakap alah nak kuruskan badan, alah tak jadilah tu, alah aku tengok sebenarnya sama je. Benda-benda tu yang akan membuatkan kita down. Tapi benda tu juga kalau contohnya kita keep going, teruskan dengan kepada aktiviti dan harian kita dan jadual kehidupan kita, dia perkataan dia memang kena buat pekak je. Benda tu tak senang, tapi itulah juga yang akan membantu untuk kita boleh untuk nak dapatkan kuasa fokus tu. Right? So, dan masukkan juga untuk jadual kehidupan ni, masukkan juga dalam kita punya, kalau contohnya dia tak jadi jadual ni, contoh sekarang saya kan, saya memang dah jadual, maksudnya setiap pukul 12 saya buat live. Maksudnya adalah waktu-waktu saya, contoh sekarang yang lain, okay, setiap pukul 3 saya ada meeting yang lain, setiap pukul 9.30 saya ada meeting saya yang lain. Itu dah memang jadual, dah tetap. Tapi ada juga yang kita boleh letakkan dia fleksibel. Sebab contoh dulu saya letak waktu mengaji saya letak tetap. So bila tiba-tiba waktu mengaji tu dia clash waktu solat, lepas tu tiba-tiba saya kena keluar ke apa ke, so tiba-tiba lama-lama saya punya momentum tu hilang. So bila nak dapat momentum tu balik, kita nak start balik, benda tu susah. So boleh juga kita buatkan benda tu, contoh kalau apa benda yang kita nak fokuskan tu, apa benda kita nak kerjakan tu, kita boleh letakkan nama dia Q. Selepas Q, masukkan rutin kita. Saya bagi contoh saya sendiri. Saya dah tak tengok jam sekarang. Maksudnya pukul berapa saya nak mengaji. Apa yang saya boleh buat adalah setiap kali lepas solat, okey, saya dah tahu. Okey, aku lepas solat, aku kena terus mengaji. Adalah, kalau contohnya saya sibuk 5 minit. Even 5 minit pun tak apalah, maksudnya kalau contohnya lama, kalau contohnya saya tak ada apa-apa, sejam, itu standard. So saya ada Q saya adalah solat, dan rutin saya adalah mengaji. So kalau contohnya kalau contoh saya dalam bilik kan, betul kata benda ni dia adalah pupuk diri sendiri dengan pupuk orang lain juga. Tapi benda ni jangan dibuat kalau contohnya, sebab saya insyaAllah lah saya ada masa yang banyak. Tapi ni just contoh je. Tak semesti kita mengaji. Sama juga contoh kita nak membaca, rutin kita nak membaca kan. Orang kata, oh saya tak ada masa. So jadikan masukkan dalam kita punya Q kita apa benda. Contohnya kita nak buat apa, benda tu berlaku, lepas tu kita baru membaca. Saya pernah dulu buat, tapi sekarang saya dah tak buat lah. Iaitu setiap kali lepas saya keluar tandas, saya akan baca 1 minit. Saya akan baca satu muka surat. Pun boleh juga, tak ada masalah. Dan kalau contoh nak workout juga, workout benda simple. Ni saya contoh personal lah. Setiap kali saya mandi, saya terus workout benda simple lah. Bukannya sampai nak memerlukan badan. Ataupun sebelum mandi, kita dah ready nak mandi. So sebelum ready nak mandi tu, kita jadikan dia Q. Oh okey, kita faham tak? Kita tak masukkan dalam jadual. Sebab kadang-kadang mungkin ada papat macam contoh solat tadi kan. Dia yes betul waktu dia tapi kadang-kadang minit yang
kita nampak minit yang dia tak dibundarkan ni, kita rasa macam lost. Macam contohnya, selama ni mungkin kita tetapkan 4.30 4.30 kita akan mengaji. Dan masalahnya, itu kalau 4.30 mengaji tu, kalau contohnya asar dalam pukul 4 suku, 4.16, 4.20. So macam lepas habis solat tu, okay, cantik-cantik lah 4.30 tu. So, tapi kalau contohnya kita dah set 4.30 kan, tiba-tiba kan, azan asar pukul 4.31. Ataupun 4.50. So ada papat yang kita boleh juga nak kekalkan, boleh, tapi ada setengah orang macam contoh saya terpulang ke anda tu, saya bagi ada beberapa cara. So nanti bila kita dah masukkan dalam rutin, kita dah mindset dalam kepala otak kita, oh, aku dah masukkan dalam kerja aku ni, aku dah tahu, oh, yang ni tempat yang waktu aku boleh fokus gila-gila. Orang lain tak boleh ganggu, aku pun tak boleh ganggu dengan benda lain. Faham eh? Okay. Nombor 3. Ada 3 dah. Buang gangguan. Okay. Ni terpulang. Boleh buat terpulang kepada situasi anda masing-masing. Saya bagi tahu jelas-jelas. Tetapi saya punya mencadangkan antara buang gangguan tu, itulah. Maksudnya off notification. Habis tu kalau off notification macam mana nak ni? Kalau contohnya saya tak tahu nak kata apa. Saya dapat di pemikiran ni adalah daripada saya punya salah seorang cikgu lah. Tapi so far alhamdulillah bila saya buat benda ni, benda tu sangat-sangat membantu untuk saya fokus sampailah saat sekarang. So apa dia punya jawapan adalah yang saya punya jawapan tadi. Kalau notification ni dia benda berlaku macam rasa benda tu macam oh penting lah kalau contohnya penting lah kalau contohnya dia tak beritahu aku, macam mana aku nak tahu nanti. Tu benda-benda macam tu kan. Tetapi itu yang masalah. Sama juga buang gangguan termasuk juga email subscribe. Ada orang email subscribe dia dah lah campur dengan hal kerja dia. Lepas tu banyak pula tu. So dia gangguan setiap dulu tapi ni saya cerita ni, saya punya cerita ni saya yang dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang satu hari dapat satu email. Email tu pun email yang saya rasa memang oleh orang-orang yang penting. Dia bukannya orang yang asyik menjual. Sebab ada orang ni pandai juga. Maksudnya sebab saya pun belajar email marketing. So ada papat yang yang dia punya berita-berita tu kadang 90% kita tak perlukan pun. Boleh kata bukan 90%, ada 99% kita tak perlukan pun. Tapi kita tak perlukan, tapi kita rasa macam kita perlukan. Dia sesimpel macam apa tau? Macam kad diskaun ataupun kad diskaun yang ada kad tarikh lah, ataupun yang something yang kita rasa macam oh kita selama ni dalam hidup kita yang 25 tahun kita tak pernah ambil benda tu pun, kita tak pernah care pun, tapi tiba-tiba dia dah lalu depan kita rasa macam oh ruginya tak ambil, walhal semua hidup kau tak ada pun berlaku kerugian tu. Faham tak? So kita je yang of course, sebab itulah nama dia marketing, maksudnya iklan. Dia yang berjaya manipulate kita. Saya pun belajar marketing, so saya tahulah macam mana nak manipulate orang. Maksudnya bukan kita nak manipulate orang. Iklan itu cerita lain, tapi sebab sekarang ni kita cerita yang fokus. Benda-benda iklan ni lah yang mengganggu kita punya fokus ni. 90%, 99% kita tak perlukan pun. Kata pula kita tak perlukan. Ada contoh salah satu yang sekarang ni tapi saya baru buat masa PKP tu, iaitu sebab selama ni saya dapat notification daripada AirAsia. Sebab saya ada, maksudnya ada ni kan, AirAsia, lepas tu MAS lah. Walau saya tak pernah naik MAS pun. Pernah masa kecil dulu, tapi macam sekarang besar ni banyak naik AirAsia je lah. Daripada Emirates lah. Sebab masa tu saya nak adalah sebab saya nak dapat point dia apa benda, lepas tu saya sign up apa benda. So selalu lah dapat ni. So masa PKP pun diorang masih lagi hantar email-email. Tapi makin lama makin saya fikir balik, kalau contohnya dia hantar email, aku mesti akan baca. So sebab kita rasa macam nak baca, dia ni hantar ke aku ni, macam wow, macam mesti kita nak tekan dan macam kita nak baca. So bila once kita baca tu, sebenarnya dia dah ambil dah kita punya 0.1% kita punya masa kita, attention kita punya fokus kita dah pergi kepada dia punya company tu. Sebab tu dia yang paling sebenarnya mahal sangat-sangat adalah attention kita. Even kalau contohnya dalam bisnes,
Itu yang benda yang kita kejarkan, iaitu attention. Attention orang. Kejap kita tengok kejap. Sekejap. Dalam bisnes, itu. Okay. Betul, okey. Ni Atira sebut bila fokus impak dia besar. Yes, betul. Cermin yang kita baling batu ke tempat yang sama lagi cepat besar. Okey, betul, betul. Okey. So, saya teruskan, nak habiskan. Nombor 4, hancurkan alasan. Oh, sorry. Yang ni saya sikit, saya nak tambah sikit yang ni. So, untuk yang ni, kalau contohnya tak berani nak buat drastik, buat sikit-sikit je. Buang sikit-sikit. Termasuklah Telegram, apa benda? Grup WhatsApp. Lagi-lagi yang grup WhatsApp tu, kita tak pernah buka pun. Kecuali kalau grup WhatsApp family, tak apalah. Terpulang kalau siapa nak live juga, dia macam putus kawan, putus saudara. Tapi kalau contohnya macam apa nama, sayang tu, tapi buang sikit-sikit, left sikit-sikit. Sebab benda tu mengganggu kita. Walaupun sebab saya punya sendiri pun, saya punya chat saya memang sangat banyak. Memang sekarang ni dah 630 chat rasanya. Bukan mesej. Mesej memang dah berapa ribu lah. Dia tak tulis mesej lah. Dulu kalau saya pakai Android, dia ada keluar mesej. Dia mesej ni apa nama, kalau chat ni adalah manusia atau group, mesej tu daripada chat atau group tu lah. So maksud kata, kalau ada chat banyak mesti confirm mesej tu mesti biasanya numbers message mesti akan jauh lebih banyak daripada chat. Bayangkan, chat saya pun dah 630 lah saya tak buka. So tapi banyaknya personal lah, sebab saya grup WhatsApp saya benda-benda yang saya rasa betul-betul penting dan benda tu yang membantu untuk saya grow dekat dalam saya punya personal ataupun business, barulah saya akan betul-betul boleh stay. So buang sikit-sikit. Benda tu insyaAllah kita akan membantu kita punya fokus. Dan cuba tengok kita punya impak kita, kerja kita, cuba tengok nanti. Kalau contoh saya boleh sebut benda ni balik adalah sebab setahun yang dulu, saya rasa sebab saya dapat benda ni 3 tahun yang dulu ke 4 tahun yang dulu, apa nama, sebab dulu lagi ada dahsyat, tapi masa dekat PRU lagi banyak saya ikut grup WhatsApp politik ni, tapi lepas daripada PRU tu saya live semua. Politik lagi lah, memang saya tak masuk dalam kepala. Even saya pun sangat-sangat suka politik. Tapi kita pilih lah dekat mana yang kita nak baca. Sebab grup WhatsApp kalau contoh kau bincang pasal politik pun, yes, mungkin boleh lah. Tapi kau entahlah, dia macam lagi-lagi kau cerita tentang masalah manusia tu ataupun masalah parti tu, itu lagi lah macam tak boleh macam. Lepas tu tiba-tiba bila kita nak baca, lepas tu kita pun ada pendapat kita sendiri. Dia makan kita punya fokus, dia dah makan kita punya masa, dia dah makan kita punya attention. Walhal attention kita ni mahal tau. Sebab tu kita ada sebut attention is economy. Perkataan dia. Attention is, nampak bila zoom macam besar dia bila. Padahal kalau contoh sini sama ni. Attention is economy. Nampak benda ni simple, tapi itulah ekonomi kita. Ekonomi kita apa benda tau? Yang paling aset lah, aset. Maksudnya ekonomi ni sama dengan aset. Ni sama dengan yang saya letak ke bawah lah, aset. Sama dengan aset kita yang paling mahal apa benda? Masa. So, attention ni adalah yang paling sangat-sangat. Aset kita is masa kita. So, sebab tu kita kena sangat-sangat kena jaga. Okay? Seterusnya, hancurkan alasan. Okay? Kita tak nak cuba juga untuk setiap kali kalau contoh kita usaha, kita nak, maksudnya kita nak bercakap tentang alasan kan, cuba kita justify balik kita punya alasan tu. Maksudnya betul tak? Cuba tanya 2-3 kali. Justify alasan tu. Boleh je, tak ada masalah, sebab kita manusia biasa. So, tapi justify balik. Cuba tanya balik. Apa nama? Walaupun kadang-kadang kita kadang-kadang kita tak realise dia benda tu sebagai alasan. Tapi contoh kita ada satu masalah, lepas tu kita sebut balik. Contohnya, okay, aku ada masalah A.
Contohnya masalah apa benda lah. Um, contohlah, dulu dulu pernah lah saya, maksudnya motor motor saya tu lampu depan tak ada. Ada isu sampailah saya masa tu, saya nak pergi UIA. Kalau siapa tahu nak pergi UIA ni, kalau contohnya jalan daripada Gombak, Gombak kan, dia ada 3 jalan tau. Satu UIA ni, lepas tu tengah-tengah ni Seremban, sorry, sorry, kanan ni Seremban, lepas tu jalan tengah ni Bentong. So masa tu GPS saya rosak. So saya pun menggunakan mujtahid saya tu, saya punya apa nama? Saya punya perasaan betul tu, rasa macam betul ni kot. So saya pun bantai. Saya nak pergi UIA. Saya pergi bantai pergi tengah. So masa tu saya tak ada apa-apa. Tak tahu apa-apa sangat lah. Tapi sebab nak cerita tentang lampu rosak ni kan. So bila bila saya straight tak jumpa jalan, tak jumpa pun UIA tu. Last lagi rupanya saya dah jalan berapa, masa tu dah lah motor tu slow lah, maksudnya tak cukup laju lah. Tapi maksudnya ni nak cerita yang betapa bodohnya lah. Maksudnya saya 5 tahun dulu kot, saya umur saya 18 tu saya ingat. Sebab saya nak pergi UIA itu ada hal. So nak jumpa member je pun. Apa nama? Masa tu buat business kita pergi jumpa orang. Biasa MLM kan. Tapi benda tu pengalaman lah. So bila dah jauh sangat kat highway, jalan highway, kalau contohnya siapa tahulah. Tapi waktu tu dah nak saya rasa lepas maghrib ke. So dah nak start gelap. Bukan dah start, dan dah gelap dah. Kejap. Ke masa tu saya rasa lepas asar. Saya ingat sebab masa tu saya kodok solat maghrib. Saya ingat. So masa tu memang ni saya nak cerita macam mana boleh nak terkodok tu. So bila saya jalan ni, cuba bayangkan daripada asar sampai gelap. Maksudnya sampai saya rasa daripada asar tu, maksudnya sebab saya bertolak lepas asar. Sebab asar tu saya jangka sebelum maghrib saya dah sampai dah UIA. Tapi lepas maghrib tu saya baru selepas kat sini dekat Bentong, dan dah gelap dah. So bila dah gelap, saya rasa macam jauh sangat ni, aku rasa macam aku tak jumpa berjalan ni. So kalau perasan ada satu macam balai polis lah dekat situ tu. Saya tengok, saya masuk sebab saya nak tanya dia macam mana ni nak ni. Dia kata boleh jalan depan sikit, dekat tepi tu ada apa nama, ada macam jalan kecil, encik boleh masuk kat situ. Lepas tu dia akan buat U-turn lah, U-turn. Lepas tu boleh lah pusing balik. So bila saya tengok, saya bawa motor kan, bila saya tengok apa nama, yang jalan kecil tu, lagi rupanya motor saya tu tak ada lampu depan. Selama ni rupanya tak ada. Tak tahu selama ni tak ada. Bukan selama ni tak ada. Saya rasa saya realise lampu tu tak ada. Sebab saya jarang sangat naik motor waktu malam, dan memang saya tak nak pun. Saya tak suka. Saya tak tahu kenapa kan. Tapi apa nama, sebab lagi pun banyaknya motor tu sekarang biasa saya bawa pergi masjid. Dekat-dekat je lah. So tapi nak kata, bila saya nak masuk dekat jalan kecil tu, rupanya jalan tu memang satu jalan je. Jalan macam jalan sehala kecil. Lepas tu ada pokok. Memang totally gelap lah. Lepas tu Alhamdulillah juga lampu masa tu saya tak ada. So kalau contohnya saya fikir masa tu, kalau aku masuk gelap dan memang boleh pusing balik, tapi saya tak tahu berapa pusingan tu. Tapi saya takut nanti masa dekat tengah-tengah dekat dalam ni, makin lama motor tu makin berat. Takut ada orang duduk kat belakang tiba-tiba. Masa tu saya bawa motor seorang-seorang. So apa saya buat? Saya patah balik. Sebab masa tu saya kata, aku ni nak pilih mana satu. Nak jumpa hantu ke aku nak mati? So saya fikir, kalau jumpa hantu aku tak mati lagi, pedih juga nanti kehidupan aku. So tak apalah, aku pilih jalan mati lah. Jalan mati maksudnya saya pusing wrong way. So banyak lah. Dah lah saya tak ada lampu. Ni saya nak cerita bab alasan tadi. Cuma nak kata belah lagi tu, bila saya lalu tu kan tak ada lampu, tapi bila ada orang perasan, orang highlight light bulb, apa nama kita panggil, maksudnya tinggikan lampu lah. So bila orang tinggikan lampu tu, kita memang sakit lah. Tapi kira nak kata tapi Alhamdulillah lah masa tu tak ada apa-apa berlaku. Saya bawa motor tepi sikit-sikit, Alhamdulillah, maksudnya selamat lah. Maksudnya saya sampai UIA tu saya rasa lepas isyak pukul 11 rasa tu. Kira macam jauh gila saya rasa.
3 jam juga lah saya maksudnya naik motor ke dalam Bentong tu. So long story short, saya nak kata saya punya masalah lampu tu, saya boleh je cakap yang oh saya tak ada masa untuk nak baiki lampu motor tu. Okey, kalau contohnya kita ada alasan macam tu kan. Dah habis cerita tadi kan. Cuma nak kata okey yang cerita pasal motor tadi, yang lampu tadi kan. So, kalau contohnya pasal lampu motor tu, kalau contohnya saya bagi alasan, kalau orang tanya, Fik, kenapa masa tu kau tak tu? Kalau contohnya saya apa nama? Um, apa nama? Saya nak bagi alasan. Saya cakap lah, maksudnya saya tak ada masa. Lepas tu saya sebut tadi, maksudnya cuba justify balik benda yang kenapa kita tak dapat buat benda tu. Adakah benda tu betul? Saya tanya balik, betul ke tak ada masa? Ada tak masa kita luang, masa kita ni, kalau contoh kita belajar apa masa, kita tak akan buat benda tu kalau kita rasakan benda tu penting. Tapi masalahnya, kau rasa benda ni penting tak? Of course aku rasa penting. Tapi kenapa tak buat? Aku rasa macam tak ada motivasi lah. Ni biasa jawapan yang biasa kalau contohnya kita nak buat kerja ke apa ke, tak ada motivasi lah. So kita salahkan pula motivasi. Sebenarnya yang paling simple kepada banyak sangat jawapan adalah malas lah. Itu yang paling simple sebenarnya. Tapi kalau contoh betul-betul kita memang tak ada masa, tak betul lah, tak apa lah. Tapi kalau contohnya kita sebenarnya ada je masa, cuba justify balik. Kita ada tak ruang masa kita untuk nak buat, ada tak ruang masa kita sepanjang masa ni, ada tak benda yang kita buat benda tu, bila kita check balik benda tu tak berfaedah pun. So saya tak nak cakap, maksudnya tak kisahlah apa benda, main game ke apa ke, ikutlah terpulang lah. Tapi apa nama, ada tak luang-luang masa tu sepatutnya kita boleh gantikan dengan benda yang sekejap tapi penting ni. Macam contohnya yang betul kat lampu motor tu. Lampu motor tu korang jangan tengok macam lampu motor je. Maksudnya benda yang segala kerja lah, yang macam kita kena baca buku lah, biasa benda-benda penting kan, nak belajar lah, benda-benda tu cuba justify balik. So cuba hancurkan alasan ni, dan kalau apa-apa biasakan untuk salahkan diri sendiri dulu. Bila kita salahkan, bukannya ni nak cerita, bukannya salahkan sendiri untuk kita nak diri kita down ke apa benda ke. Salahkan diri sendiri ni kita nak supaya kita nak biasakan kita bertanggungjawab, dan kita serius untuk kita nak buat benda tu. Dan benda tu tak ada pada semua orang. Dan sebab tu kita ada buat live ni, satu hari 1% ni, supaya kita nak kena belajar. Saya nak habis kot, last kali. Sikit lagi 6 minit. Besarkan kemahuan. Maksudnya kalau contohnya kita betul-betul nak buat benda tu, kita akan buat gila-gila. Maksudnya kita akan dapat lah kuasa fokus. So macam contoh tadi, kalau contoh kita betul-betul nak betulkan lampu. Contoh betulkan lampu yang motor saya tadi lah. Kalau betul-betul saya nak, saya akan spend masa saya. Saya carilah duit ke, saya carilah masa ke untuk saya buat benda tu. Itu juga benda yang simple, macam contohnya dulu masa kecil-kecil dulu, masa umur 16 tahun, nak buat lesen. Ni benda-benda yang kecil je. So kita boleh create sejuta alasan. Kita boleh salahkan orang tu kenapa tak hantar, kita boleh salahkan orang tu kenapa dia tak bagi duit. Tapi the thing is, kita nak tak benda tu. Sebab tu kalau contoh benda fokus ni, dia memang keluarkan banyak sangat energi. Tapi berbaloi kita nak bergantung pada berbaloi, tengok kita berapa besar kita nak benda tu. Pasal benda berapa besar kita nak ni, saya dah cerita dekat semalam lah. Dan last kali, iaitu tetap fokus ni, last kali adalah solat. Kalau contohnya solat yang 5 minit pun kita tak ada usaha untuk nak khusyuk, untuk kita nak fokus, so yang 5 minit kita dapat fokus, baca Al-Fatihah pun kadang-kadang terlupa. Itu sampai level, maksudnya orang sepatutnya masa angkat takbir tu dah terputus lah dengan duniawi ni. Tapi dan kita pula tak nak ada usaha untuk nak dapatkan solat yang khusyuk ni, apatah lagi untuk kita lagi 24 jam untuk dalam kehidupan kita yang bukan solat ni. So saya recap balik lah yang tadi, apa benda yang kita cerita tadi daripada awal. So pertama sekali, saya dah sebut betapa dahsyatnya. Okey, tajuk kita adalah bina kuasa fokus. So dia punya big picture dah adalah saya nak cerita yang
dahsyatnya fokus ni dan macam mana kita nak dapatkan kuasa fokus ni. So saya go through dulu tentang cermin, saya go through dulu tentang kanta pembesar dan juga um, kanta pembesar dan juga kertas yang mana powernya tak power sampai boleh terbakarnya kertas tu. Lepas tu saya cerita juga kena tahu kita ni berada dekat mana. So daripada kita tahu dekat mana ni, daripada tahu kita dekat mana ni, barulah kita tahu kita ni nak buat aktiviti yang mana satu dalam berbanyak ni. Kalau contohnya dalam berbanyak tu kita ada masalah dekat ni, rupanya gangguan ni. So kita settle lah dekat gangguan ni. Okay, kalau contohnya dia gangguan dia tak ada masalah, tapi dia ada masalah untuk nak masuk ke dalam jadual. So boleh buat benda ni. Of course kalau siapa yang kali pertama dengar ni, mungkin dia tak dapat terus ubah, tapi mungkin sebagai satu spark lah untuk dia nak berubah, right? So dan saya juga sebut attention atau fokus ni adalah ekonomi kita. So apa ekonomi kita adalah aset. Ekonomi adalah aset lah personal kita. Kita bukannya nak cerita tentang ekonomi dunia ke, kita cerita tentang ekonomi diri kita. So apa ekonomi yang paling besar ataupun aset yang paling besar adalah masa. Sebenarnya masa yang satu saat yang dah lepas pun kita tak dapat kembali. Okay, so saya dah last kali saya cara tu saya ada sebut 6. Kita ada aktiviti harian, kita buat Q rutin, kita ada kena buang gangguan, hancurkan alasan dan besarkan kemahuan, dan akhir sekali kita usaha untuk solat dengan khusyuk. Baik. So saya harap anda boleh belajar sesuatu pada hari ini, banyak sangat belajar. Dan jangan lupa untuk kekal untuk kita istiqomah. Siapa yang first time baru masuk dekat kita punya satu hari 1% ni, ada setengah orang yang dia nak tengok daripada episod 1 sekali. So lepas tu dia tunggu masa dia bila lah free untuk dia nak tengok semua. Dia nak apa nama kita panggil lah, maraton. Korangnya maraton satu hari 1%. Percayalah cakap saya, korang akan gagal untuk nak buat satu hari 1% tu. So apa yang korang boleh buat adalah mulakan dengan yang paling latest. So makin lama paling ke bawah. So itu yang paling mudah lah. Dan jangan risau, dia tak ada connected dengan yang sebelum ni. Tapi nak kata kalau contohnya makin lama makin dengar yang apa yang saya dah sebut ni, insya-Allah kita nak kembali kepada kita punya tagline satu hari 1% ni, supaya kita ni boleh guna masa yang sikit tapi hasil banyak. So betapa kalau contohnya kita ada 24 jam, tapi kalau 24 jam ni maksudnya maksudnya kalau guna masa sikit ni, dia guna masa ni 20%, Pareto law, tapi dapat hasil 80%. So lagi baki masa 80% tu, kan dia ada lagi masa 80% kan. So dia boleh buat kerja lain yang boleh datangkan 20% hasil. Kan dia ada masa 80% lagi baki masa. So daripada 80% baki masa ni, dia boleh buat dia boleh buat lagi 20% yang lagi datang hasil. So yang ni maksudnya kalau contohnya ada baki 80%, dia sepatutnya dia boleh buat 20 berapa lah. Banyaklah dia punya hasil dia. Tapi ada setengah orang dia buat kerja masa banyak, guna 80%, hasil dia 20% je. So masa dia tinggal lagi 20% je. Baki masa dia. So macam mana nak daripada baki masa dia, macam mana dia nak wujudkan lagi hasil? Macam mana dia nak wujudkan lagi hasil? Itu soalan dia. So dia kena tunggu pula besok untuk dia nak dapat lagi hasil yang berbeza. So kalau contohnya, sebab tu kena pilih hidup kita ni, produktiviti dengan produktiviti kita nak macam mana. So kalau contohnya kita nak produktiviti kita sangat-sangat banyak sangat hasil, ni pilihan ni. Even saya sendiri pun saya tak cakap saya ni power sangat, rajin sangat, tapi saya sangat-sangat faham apa yang saya kerja ni dia akan boleh memberikan impak 80%. Itu yang saya nak. Okay. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kekalkan, ajak kawan-kawan
dengar hari-hari, dengar setiap hari pukul 12 petang, setiap hari 12 petang, insya Allah saya 11.50 tu saya dah tekan live tu, sebab dia rendering biasanya 10 saat kot, dia lambat. So insyaAllah setiap pukul 12 PM korang refresh je. So saya akan terus terus live lah, dan jangan usahalah untuk beri fokus 12 PM sampailah habis. Ada part yang saya buat setengah jam, ada part yang contoh hari ni saya rasa macam tajuk ni saya rasa saya nak bagi gila. So itu saya nak buat 50 minit. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ni. Sekejap kita tengok ada komen apa tu. Okay, so far tak ada. Okay, so saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.